Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani. Kita ulang sekali lagi yang pagi tadi saya dah buat sekali live tapi nampak suara tak berapa nak elok. Berkaitan dengan Qanun Al-Quranul Karim. Qanun Al-Quran ini merujuk kepada hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku secara sunnatullah. Berlaku begini, dia pasti akan jadi macam ni. Itu dipanggil dengan Qanun Al-Quranul Karim. Dalam perubahan sebagai contoh, ada qanunnya, ada ketetapan Al-Quranul Karim. Macam mana syarat orang yang nak berubah, siapa orang yang nak berubah, bila Allah Ta'ala akan berikan perubahan kepada dia dan sebagainya. Itu dipanggil dengan qanun. Jadi dalam hari saya nak ajak tuan-tuan semua untuk tengok tentang Qanun Al-Quranul Karim. Qanun ni juga dikenali dengan sunnatullah. Sunnatullah yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Ataupun kalau sunnatullah ni dipanggil adatullah fi khalqih. Adat kebiasaan yang Allah Ta'ala akan lakukan terhadap makhluk yang dicipta olehnya. Api membakar, air kadang-kadang boleh bawa kepada sejuk. Bila kita masak air menggelegak sampai kepada satu darjah, dia akan menggelegak dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai hukum sunnatullah. Dalam Al-Quran juga ada perkara yang disebut sebagai yang disebut sebagai Qanun Al-Quran. Kalau buat macam ni mesti jadi macam ni. Itu dipanggil qanun. Qanun ni boleh diterjemah sebagai undang-undang ataupun kita terjemah sebagai ketetapan Al-Quranul Karim. Hari ini saya nak bawa kepada tuan-tuan dalam masa 15 minit, 10 minit ke 15 minit ni, dua yang disebut dalam Al-Quranul Karim tentang qanun ini. Yang pertama, ayat yang ke-16 daripada surah Al-Isra. Juzuk yang ke-15. Surah Al-Isra juzuk yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Maksudnya, dan apabila kami hendak membinasakan satu-satu kaum atau satu-satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di kalangan mereka, mutrafiha. Lalu mereka itu melakukan penderhakaan, fasik, melakukan kefasadan di negeri tersebut, maka sepatutnya lah mereka itu dibinasakan oleh Allah sebinasa-binasanya. Itu disebut secara kanunnya. Allah Ta'ala sebut bila Allah Ta'ala akan menghancurkan satu-satu kaum, apabila amrullah, perintah Allah itu tidak dituruti oleh penduduk, oleh para pembesar negeri tersebut yang disebut sebagai mutrafiha. Apabila para pembesar di satu-satu tempat itu tidak mengikut arahan Allah. Apa makna arahan Allah? Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, ketika orang tanya kepada dia apa yang dimaksudkan dengan amrullah, tentang al-amr, urusan di sini, apakah amrul syar'i, apakah hukum syar'i ataupun hukum apa? Kata Syekh, amrun fil kaun, hukum Allah Subhanahu wa taala tentang alam ini. Makna dia macam ni, apabila Allah Ta'ala nak menghancurkan satu-satu negeri, maka para pembesar negeri pada waktu itu tidak mengikut urusan Allah, arahan Allah dalam perkara al-kaun, dalam perkara alam ini, dalam perkara pentadbiran alam. Fafasaqu fiha, bahkan mereka melakukan kerosakan, kefasikan di muka bumi. Maka kata Allah Ta'ala, fadammarnaha tadmira, selayaklah
kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Jadi qanun Al-Quranul Karim di dalam ayat ini ialah bila Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan satu-satu tempat, satu-satu negeri, satu-satu kaum, satu-satu bangsa, apabila mereka itu memperkesampingkan amrullah fil kauni, urusan arahan Allah Subhanahu wa taala dalam alam ini. Alam ini sebab kita semua tahu ayat Allah itu ada dua. Satu dipanggil dengan ayatullah al-maqru'ah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca, itu adalah Al-Quranul Karim, dan ada dipanggil ayatullah al-manzurah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang boleh dilihat, iaitulah al-kaun, alam ini. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin sebut amrullah ataupun amruna, urusan kami yang mereka lawan itu yang disebut dalam ayat yang ke-16 surah Al-Isra di sini, bukan amrun syar'i tetapi amrun al-kauni. Arahan Allah Subhanahu wa taala tentang alam ini. Apabila mereka melakukan kerosakan kepada alam, mereka tak jaga alam ini, mereka tidak tadbir al-kaun, termasuklah manusia ini secara makhluk Allah Subhanahu wa taala secara tepat dan tuntas, maka kata Allah, fafasaqu fiha, mereka melakukan kerosakan di sana, fadammarnaha tadmira, maka ketika itu sampailah kepada apa yang dipanggil dengan qanun yang telah ditentukan untuk alam ini, mereka semua akan dihancurkan. Jadi kehancuran kepada mana-mana kaum bukan berasaskan kepada kaum itu ataupun i'tiqad pegangannya, tetapi dia berpunca daripada mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Amrun kaun, bukan dalam persoalan amrus syar'i, bukan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah urusan yang berkaitan dengan syarak ataupun yang berkaitan dengan perintah daripada Allah yang berbentuk agama ataupun ta'abbudi. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang saya nak bawa tuan-tuan untuk tengok pada hari ini adalah ayat yang ke-59 daripada surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala menyebut, وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, dan demikianlah penduduk-penduduk satu negeri itu telah kami binasakan ketika lamma zalamu, apabila mereka melakukan kerosakan. Lamma zalamu, apabila mereka melakukan kerosakan, bila mereka buat kezaliman terhadap sesama insan, sesama manusia, kezaliman terhadap alam ini, apabila mereka buat kezaliman itu, maka ketika itulah Allah Ta'ala kata ahlaknahum, kami hancurkan mereka. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan pada kehancuran mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Artinya secara kanun Al-Quran menyebut kehancuran satu-satu kaum itu bukan lagi kerana suku kaum mereka, ataupun kerana warna kulit mereka, ataupun kerana agama yang mereka anuti, ataupun kerana mereka duduk dalam puak mana-mana. Tidak. Secara kanunnya, apabila mereka melakukan kezaliman, bila mereka buat kezaliman, walaupun dalam masa yang sama mereka bina pembangunan, macam apa yang berlaku kepada Iram, Samud dan Ad yang disebut dalam surah Al-Balad. Allah Ta'ala kata mereka ini telah membangun negara mereka dan tamadun mereka, allazi lam yukhlaq misluha fil bilad. Mereka bangun negara mereka sehingga dia punya tahap pembangunan itu lam yukhlaq misluha fil bilad. Tak pernah ada lagi mana-mana pembangunan di mana-mana negara yang telah dibina oleh mereka. Makna dia pembangunan mereka cukup canggih. Mereka telah mereka tebuk bukit, mereka buat pembangunan, mereka bangun sungguh amirah, bangun sungguh makmur sungguh pemerintahan mereka tu. Tapi bila mereka zalim, fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka Allah Subhanahu wa taala pun turunlah kepada mereka azab yang cukup ganas. Bila lamma zalamu, itu adalah kanun Al-Quranul Karim. Dia turun ni, azab ini akan turun bukan kerana kufur, bukan kerana akidah,
bukan kerana mereka itu berwarna kulit apa, ataupun bukan kerana kaum dan suku kaum apa, tidak. Tapi kata kuncinya adalah lamma zalamu. Dalam ayat yang ke-16 surah Al-Isra, apabila fafasaqu fiha, apabila mereka melakukan kefasikan di muka bumi, maka hancurlah mereka. Allah Ta'ala kata fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dalam surah Al-Kahf, Allah Ta'ala kata faja'alna limahlikihim maw'ida. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang dipanggil dengan qanun Al-Quran. Qanun ni ketetapan Al-Quranul Karim. Bila akan hancur satu-satu kaum, bila akan hancur satu-satu negara, dua yang kita dapat pada hari ini secara qanunnya. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala kata fafasaqu fiha, bila mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Bila mereka buat kerosakan di muka bumi, mereka tidak laksanakan arahan Allah dalam bentuk al-kaun, arahan Allah untuk menjaga al-kaun, menjaga alam ini, berbakti sesama insan dan sebagainya. Mereka melakukan kerosakan di sudut itu, fadammarnaha tadmira, maka kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dalam surah Al-Kahf pula, Allah Subhanahu wa taala kata, bila Allah Taala akan hancur satu-satu kaum, lamma zalamu, apabila mereka melakukan kezaliman. Bila mereka buat benda yang zalim, mereka buat satu kezaliman kepada sesama makhluk, maka pada ketika itu Allah akan hancurkan mereka hancur sehancur-hancurnya. Macam kita sebut, kalau kita nak tengok, sebab kita duk berbicara tentang Al-Quran, kita baca tengok dalam surah Al-Balad, dalam juzuk yang ke-30, la uqsimu bihadzal balad, di sana Allah Taala sebut fasabba alaihim rabbuka sawta azab, Allah Taala hancurkan mereka, Allah Taala turun kepada mereka azab yang cukup pedih dalam keadaan mereka memakmurkan bumi, tetapi mereka melakukan kezaliman. Memakmurkan bumi tetapi mereka melakukan kezaliman kepada insan, maka hancurlah mereka itu, telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kanunnya tuan-tuan, secara kalau kita teliti Al-Quranul Karim, kita akan dapati kanunnya. Kita sebut ketetapan Al-Quranul Karim. Ketetapan Al-Quranul Karim dari segi menghancurkan kaum ataupun satu-satu negeri, memusnahkan satu-satu kaum ataupun satu-satu negeri dan tamadun. Allah Ta'ala kata kuncinya ada dua. Apabila arahan Allah tidak ditepati, arahan Allah dalam kaun ini, dalam alam ini, dalam urusan pentadbiran alam ini, lalu fafasaqu fiha, mereka melakukan kerosakan pada alam ini, mereka akan dihancurkan. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala sebut lamma zalamu, apabila mereka melakukan kezaliman kepada sesama insan, maka pada ketika itu mereka akan dihancurkan. Waja'alna limahlikihim mau'ida. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan 15 minit ini dapat mendatangkan manfaat kepada kita bersama dan akan menjadikan sebahagian daripada sabil ataupun jalan untuk kita memahami Al-Quranul Karim, kitab yang diturunkan dalam bulan Ramadan dan kita baca dalam setiap kali Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.